Okey, hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua rakyat Malaysia? Semoga anda semua baik-baik saja walau di mana anda berada. Dan saya faham juga di saat ini, di ketika ini, anda mungkin ada yang sedang menikmati makan malam, baru sudah selesai solat Isyak. Ada juga yang mungkin sedang dalam perjalanan balik pulang ke kampung halaman masing-masing kerana Aidil-Adha bakal mengunjungi kita pada hari Jumaat ini nanti. Dan walaupun di mana anda berada dan sekiranya anda sedang memandu, mohon terus berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Fiz dalam Sem Bang Fiz X TA Resources. Kali ini di platform KL Baca sebenarnya Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia. Dalam episod kali ini kita akan bersama-sama dengan Cik Puan Siti Rahmah Mokhtaruddin atau lebih mesra, lebih popular dikenali sebagai Rahmah Mokhtar. Untuk kita bicarakan topik kita pada hari ini iaitu free writing, menulis itu menyembuhkan. Dan semoga dalam tempoh 1 jam perjalanan Sembang Fiz pada kali ini, insyaAllah kita akan sama-sama menelusuri perbincangan berkenaan dengan topik ini. Dan harapkan nanti anda semua yang mana yang sedang menonton secara langsung ini, sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun ingin berkongsi pengalaman, ingin berkongsi cerita anda masing-masing, pengalaman anda melalui penulisan, anda boleh turut sama-sama dengan kami sepanjang tempoh siaran langsung ini nanti. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Cik Puan Rahmah. Rahmah, apa khabar? Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Okey suara? Sekarang ni suara okey. Sekarang ni ada kat mana, Rahmah? Kat rumah lah. Malam kan? Manalah lepas tahu. makan. Apa? Lepas apa? Lepas makan malam? Lepas makan malam kita dekat rumah lah. Time PKP ni nak ke mana lagi? Kira tak ada ni lah, tak ada dalam perangan untuk balik kampung lah ni, buat masa ni. Balik kampung pun rumah ayah dekat je. Esok asal mana? Mak asal mana? Oh, nampak. Saya panggil Mak Mak, minta maaf semua. Saya dah terbiasa dengan Mak Mak kan, jadi terpanggil Mak Mak di sini. Dia tak apa. Rahmah asal mana sebenarnya? Asal mana? Soalan asal tu dia complicated sikit. Mak ayah asal Pahang, tapi ayah saya dah ada di Sungai Buloh lah, dekat saja. Oh, patut jauh. Kata dekat Sungai Buloh. Tak merentas negeri sangatlah. Tak. Tapi feel nak balik kampung tak ada lah. Pagi raya tu dia baru feel. Saya tengok orang dah balik semua, abang dah berkumpul semua. Barulah, okey hari raya. Macam tu. Faham. Baik, okey. Tuan-tuan dan puan, anda sedang bersama-sama dengan saya, Hafiz Latif atau Bang Fiz, dan juga Cik Puan Rahmah Mokhtar. Kita akan membicarakan topik free writing, menulis itu menyembuhkan. Jadi mungkin ada istilah-istilah yang tertentu yang kita akan cuba perkenalkan dalam tempoh perbincangan kita pada hari ini. Apa itu free writing, kenapa free writing ataupun kenapa menulis itu adalah proses menyembuhkan. Dan ini mungkin antara persoalan-persoalan awal yang kita akan rungkaikan bersama dengan Rahmah nanti lah. Tapi dalam masa sama, sekali lagi saya maklumkan jika anda ada sebarang soalan, anda boleh ajukan di ruang komen, atau jika anda mahu juga kongsikan pengalaman anda, cerita anda, boleh turut bersama-sama dengan kami dalam perbincangan kali ini. Baik, okey. Sebagai permulaan lah Rahmah kan. Sebagai seorang penulis, sebab tadi sebenarnya kalau saya nak letak dalam poster banyak lagi buku-buku yang Rahmah tulis, tapi cukuplah dalam poster tu 4 buku saja kan yang kita cuba nak highlightkan kan. Iaitu Aku Terima Ceritanya yang Rahmah tulis bersama-sama dengan Tuan Zafri Muhammad dan juga Tuan Abdul Muiz. Juga Jodoh Berdua yang Rahmah tulis bersama-sama dengan Hafiz Hamidun. Mungkin anda yang tidak mengenal Hafiz Hamidun, cuba Google nama dia, nanti keluarlah banyak album dan sebagainya. Dan juga ada beberapa buku lagi yang ditulis bersama dengan gitu. Itulah Hafiz Hamidunnya. Dan buku ni Hafiz Hamidun. Awas Jurutera di Hadapan. Mana? Ini bersama dengan beberapa rakan penulis yang juga merangkap Jurutera. Baik, okey. Sebagai permulaan, mungkin Rahmah boleh kongsikan dulu dengan kita. Berapa lama dah sebenarnya Rahmah berada dalam arena penulisan, sejak bila mula menulis? Genre penulisan yang Rahmah yang Rahmah dah sekejap dah ke Mak. Okey. Alright. Aku tertukar. Okey. Silakan. Sebetulnya saya menulis mula-mula sekali melalui blog. Blog tu dah tak ada jangan cuba-cuba nak cari. Blog tu saya tulis e-novel. Biasalah masa belajar dulu, masa ijazah,
dia suka baca novel, apa semua. Okay. Jadi dah sampai satu masa dia ada satu perasaan cerita macam ni macam tak ada lah. Kena tulis lah. Dia macam ada rasa macam tu. Jadi saya pun cuba, saya tulis tapi di blog. Dan dari situ saya saya mengenali saudara Syafiq Zulkifli. Masa tu dia kawan baik adik saya di Mesir. Dia tegur saya di blog itulah. Dan dari situ saya baru mengenali sastra komersial. Saya baru tahu ada ruang untuk menjadi penulis buku melalui laman blog itulah. Jadi kepada kawan-kawan di luar sana, tulislah blog Okey. Dan dari situ sejak buku pertama saya terbit pada tahun 2010. Itu tajuk dia Lelaki Berbaju Biru. Satu-satunya novel saya yang terbit. Sebab lepas tu saya dah rasa ya, tapi malam ni Bang Pis baju putih. Jadi bukan Bang Pis lah. Okey. Aduh. Dan lepas tu saya dah tak boleh tulis novel. Bukan sebabnya saya tidak cukup sabar untuk menunggu ke titik akhir tu. Panjang kan novel. Jadi saya beralih ke cerpen. Sejak 2014 saya belajar dengan Tuan Baharudin Bekri dan juga Cik Puan Azhar Abdul Rahman. Dari situ saya mula menulis cerpen dan saya pegang kata-kata Tuan Baharudin Bekri, iaitu tulis 30 cerpen yang diterbitkan sebelum kamu boleh mula menulis novel yang baik. Dia konon-konon nak comeback kepada novel lah. Dia dalam proses tu, jadi dah tulis cerpen tu banyaklah eksperimen yang saya buat. So dari situ terhasil lah Aku Terima Cintanya ni dan Jodoh Berdua. So sebenarnya buku-buku ni terbit dalam proses nak capai 30 cerpen tu lah. Gigih kan? Dan Awas Jurutera di Hadapan ni adalah buku anekdot saya yang satu-satunya lah. Ni pun nak mencabar juga sebab asyik tengok buku doktor je dekat pasaran, mana buku jurutera. Jadi saya cadangkan kepada Puan Siti Malini, kita usahakan satu buku jurutera dan kita hubungi Dr. Fahad sendiri yang menerbitkan buku-buku medik untuk terbitkan satu buku kejuruteraan. Macam tu lah. Maknanya kiranya Rama sendiri banyaklah menulis dalam awalnya dulu daripada novel, lepas tu terjun pada cerpen. Baru ada juga anekdot dan sebagainya kan. Tapi dalam anekdot tu dalam usaha nak berpindah ke karya bukan fiksin lah. Okey. Yang Aku Terima Cintanya dengan Zamri tu genre lebih kepada dia cerpen juga ni. Ataupun cerpen. Dia kumpulan ke? Saya pun tak tahu nak kategorikan dia apa sebab dia ialah cerpen, ada 21 cerpen dalam ni ditulis oleh 3 penulis. So kita nak kata kumpulan antologi ke apa tak tahu. Dia sebut ni pun karya eksperimen juga. Macam mana? Orang penulis dia sebagai antologi. Antologi sebagai antologi cerpen. Alright. Okey. Sebenarnya saya baru tahu tadi Nabi Muhammad ada juga tulis cerpen rupanya. Sebenarnya ada cerita belakang tu. Dia bukan Zamri yang tulis tau cerpen ni. Dia nama Zamri sebab kau jangan gelak sangat. Sebab ni ialah buku daripada buku perhubungan, tip perhubungan yang ditulis oleh Zamri Muhammad, 77 tip melembutkan hati lelaki. Macam saya kata, saya suka bereksperimen. Daripada buku ni kita ambil konten untuk kita olahkan dalam bentuk cerpen. Sebab ada orang dia tak boleh nak baca buku panduan yang macam ni, jadi kita mudahkan pemahaman melalui cerpen. Self help jugalah. Menarik, maknanya mengalihkan daripada bahan non-fiction kepada fiction. Wow, menarik. Ya. Okay, itu pun kategori apa? Kategori apa tu? Aku dah lupa dah. Saya nak cakap kategori buku panduan, kategori eksperimen untuk kita mengolah, berkongsi kek pembaca dengan buku non-fiction. Baik. Okey, kita akan teruskan perbincangan kita berkenaan dengan free writing, menulis itu menyembuhkan. Sebelum itu kita nak ucapkan juga selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang sedang menonton siaran langsung ini.
Ini merupakan rancangan berbicara saya Mampis, dan kali ini kita berkolaborasi bersama dengan TA Resources. Kita bawakan Cik Puan Rahmah Mokhtar untuk bersama-sama dengan kita membicarakan topik free writing, menulis itu menyembuhkan. Awalnya tadi Rahmah ada menyentuh beberapa buku ataupun karya yang telah beliau hasilkan bersama dengan teman-teman penulis yang lain. Dalam masa sama kita akan cuba telusuri satu persatu adakah buku-buku tersebut juga membawa kepada perbincangan yang kita bawa pada hari inilah, iaitu menulis itu menyembuhkan. Jadi mungkin di peringkat awal saya sebenarnya bila korek-korek balik koleksi buku yang ada dekat rak buku, baru teringat sebenarnya Ramah, saya juga ada memiliki sebuah buku yang bertajuk, ini bukan sebab nak tunjuk banyak sangat buku yang ada kat rumah, tak lah, tapi nak bagi tahu yang ada ada buku berkenaan dengan free writing. Ini dibeli ketika saya kembali ke Jakarta tahun 2017 tak salah saya. Waktu tu Herno Hasim. Jadi mungkin juga buku berkaitan dengan free writing ni banyak yang di sebelah sana. Cuma saya belum jumpa lagi yang betul ada dalam pasaran di Malaysia. Mungkin ini boleh jadi salah satu ruang yang Rahmah dan juga teman-teman lain boleh turut explore bersama-sama, teroka untuk menulis dia. Jadi mungkin di permulaan ini Rahmah boleh kongsikan dengan kita apa sebenarnya yang dikatakan sebagai konsep free writing tu. Kalau saya nak sebutkan beberapa yang ada tadi boleh juga, tapi ini di fikiran Rahmah dulu sendiri. Apakah itu sebenarnya free writing? Free writing tu kalau kita tengok dia punya perkataan tu sendiri, menulis secara bebas. Menulis dengan bebas. Maksudnya kita bebaskan diri kita daripada peraturan-peraturan dalam menulis. Sebab kita dari kecil dah diajar nak menulis kena ada tata bahasanya, jangan ada typo. Banyaklah peraturan dia, ada subjek dan predikat yang lengkap apa semua. Jadi apabila kita membuat aktiviti free writing ni, abaikan tu semua. Untuk satu tempoh, biasanya yang asasnya kita bagi 10 minit sahaja untuk buat aktiviti tu. Tulis tanpa perlu risaukan hal-hal tata bahasa, ejaan dan sebagainya. Fokusnya ialah keluarkan apa sahaja yang ada dalam fikiran kita. Itu secara asasnya lah mengenai free writing. Walaupun benda tu tak logik, keluarkan juga. Faham? Sebab kalau mungkin saya boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang sedang menonton secara langsung ini juga, ada petikan yang ditulis dalam buku free writing ini oleh Natalie Goldberg. Dia mengatakan bahawa dalam bukunya Writing Down The Bones, Goldberg menamakan konsep free writing sebagai menulis tanpa bentuk. Jadi macam apa yang Rahmah sebutkan tadi juga, iaitu menulis sahaja dahulu, keluarkan sahaja dulu tanpa fikir dia adalah sebuah bentuk cerpen, dia sebuah bentuk puisi, novel atau apa sahaja, tetapi hanya keluarkan apa sahaja yang ada dalam fikiran kita untuk diterjemahkan menjadi kata-kata. Betul Mama? Betul. Sebabnya kita tu mungkin sambung dulu, tak apa. Teruskan Rahmah. Aku cakap apa tadi? Dia sebenarnya kita tulis tanpa bentuk tu, fokusnya ialah kita ni selalu sangat ada banyak sangat fikiran-fikiran yang menyebabkan kita nak tulis, tapi sudahnya halaman tu akan kekal kosong. Sebabnya ada fikiran-fikiran yang inilah. Ada yang kalau aku tulis macam ni okey tak? Dah tulis satu baris, tak okey, delete. Jadi tujuan free writing untuk tulis tanpa bentuk ni untuk keluarkan dulu fikiran-fikiran jahat ni. Sampah lah, kita panggil sampah. Sampah yang menyebabkan kita ada rasa untuk akhirnya tidak berkarya itu, kita keluarkan semua benda tu. Bila dah keluar, baru kita akan kembali kepada tujuan kita duduk di kerusi menghadap skrin tadi untuk menghasilkan satu karya. Jadi bila dah keluarkan benda-benda yang jahat tu, baru kita boleh kembali kepada tujuan asal untuk menulis tu. Jadi sebab itulah kita tulis dulu tanpa bentuk. Keluarkan kerisauan-kerisauan kita yang tidak perlu itu. Okey, bercakap pasal menulis tanpa bentuk, maksudnya keluarkan dahulu apa sahaja yang ada dalam fikiran kita, alirkan dalam bentuk kata dan sebagainya. Mungkin Rahmah boleh kongsi sikitlah pengalaman diri sendiri menulis tanpa ada sebarang halangan. Maksudnya menulis tanpa bentuk dan sebagainya. Mungkin sebenarnya ini adalah cara yang Rahmah keluarkan ketika menulis beberapa judul buku yang Rahmah dah
kongsikan dengan kita awal tadi. Okey. Nervous dah jadinya. Okey. Dia biasanya saya sebelum saya buat apa-apa projek penulisan, saya akan buat rangka dahulu. Saya akan saya selalunya selagi saya tak nampak tujuan akhir saya tak akan mulakan projek tu. Maksudnya saya mulakan projek ni dalam keadaan saya dah tahu, saya dah rangka buku ni akan ada 21 cerpen. Jadi lepas tu baru saya mulakan. Jadi ada juga fasa-fasa saya berhenti sebab dah ke mana aku nak bawa cerita ni. Ada kadang-kadang terberhenti. Terutamanya bila nak mula tu sebab kita nak mencari sudut pandang. Sebab ni 7 cerpen, setiap ada 3, macam saya cakap ada 3 penulis. Dia bukan 7, seorang penulis 7 cerpen, dia bukan 7 cerpen yang kata semua cerpen ni berkait. Maksudnya menggunakan watak yang sama. Jadi cabarannya di situ untuk mencari watak yang kita boleh kaitkan dalam ke-7 cerpen menggunakan tema yang kita ambil daripada buku Tuan Zamri Muhammad. Jadi untuk mula tu banyaklah yang saya perlu keluarkan dari kepala dahulu. Macam-macam saya buat. Saya cuba dahulu tulis saja dah keluarkan idea, okey dah ambil ni tema ni, kita dah tulis, okey cerita ni akan jadi macam ni, jalan cerita dah conteng apa semua. Tapi sampai sudahnya tak kena sudut pandang. Dia apabila tu tak kena, kita berhenti lagi. Kemudian kita ambil sesi yang seterusnya untuk cari sudut pandang yang betul. Sampailah saya jumpa, bila dah jumpa okey, cerpen saya akan gunakan aku. Katalah kan. Bukan. Akan gunakan dia. Mula-mula saya guna aku, tapi dah sampai sudahnya kenapa cerpen aku ni macam dia mengalir tapi terlalu sampai satu tahap terlalu aku. Ya betul. Terlalu aku sampai kita rasa membebel pun ada. Saya tak suka. Jadi saya berhenti, kita tukar kepada dia dan lepas tu dia terus dah siap boleh sampai 7. Jadi proses tukar itu kepada dia ni boleh jadi Tuhan. Tukar kepada dia maknanya jadi sudut pandang yang ketiga kan. Kita menjadi ya betul. Tak adalah Tuhan sangat sebab dia masih cerita yang kita tahu kisah benar dia macam mana. Ya betul. Okey, dan proses tu saya suka nak kongsi dengan anekdot ni. Ni pun sama. Bila selalunya dalam proses free writing, kita keluarkan dulu proses awal tu lebih kepada untuk keluarkan apa idea yang ada dalam kepala untuk sebuah cerita. Jadi masa ni saya ada tersangkut juga untuk satu cerita. Sama juga macam mana nak mula. Jadi saya berbincang dengan Puan Siti Malini. Dari situ dia bagi cadangan. Okey, kita keluarkan ini, keluarkan itu. Dia sama. Free writing ni ialah konsep brainstorm. Sama ada kita bercakap dengan diri kita ataupun kita ambil orang lain, kita bincang sama-sama dan kemudian keluarkan semuanya. Jadi bila dah keluarkan tu barulah laju. Saya keluarkan plot ni, plot tu. Dalam masa sekejap, lepas dah siap tu, baru kita lajulah terus boleh siap satu bahagian lah untuk bahagian saya dan berjayalah menyumbang sesuatu untuk bidang kejuruteraan walaupun saya tak berada dalam bidang berkenaan kan. Alhamdulillah. Tak berada maksudnya bukan jurutera ke atau macam mana sebenarnya? Saya kelulusan jurutera tapi saya tidak bekerja dalam bidang kejuruteraan lah. Faham. Okey. Baik. Okey. Kita ada beberapa soalan lagi untuk ada soalan kan? Tapi kita nak raikan juga teman-teman kita yang sedang menonton secara langsung ni, mereka juga ada pertanyaan. Saya simpan dulu pertanyaan saya kepada Rahmah. Saya dahulukan dahulu audiens kita yang ada. Boleh Rahmah? Boleh. Okey, kita raikan dahulu sahabat kita Tuan Ivan Yong Wei Kit. Okey, ya Tuan Ivan. Kalau tengok kita kongsikan di sini, syabas saudari Rahmah atas kejayaan anda. Saya menonton dari Hong Kong, jauh ni. Terima kasih Tuan. Negara sudi menonton secara langsung kita. Terima kasih Tuan Ivan Yong Wei Kit kerana sudi bersama kita pada malam ini. Kita teruskan dengan respons ataupun soalan daripada audiens kita yang seterusnya, iaitu Puan Husna Adnan. Assalamualaikum. Saya Husna Adnan dari Kajang. Macam okey. Kajang. Saya ada soalan. Cik Puan Rahmah menulis sejak bila? Tadi ada dinyatakan pada awal juga, tapi atas motivasi apa? Rahmah menulis atas motivasi apa sebenarnya?
sebelum kita pergi lebih jauh pasal topik kita. Saya menulis sejak bila tadi dah jawab kan. So atas motivasi apa? Motivasi saya tu dia bergantung pada setiap projek. Macam saya kata saya tak akan tulis lagi saya tak ada sasaran akhir. Jadi macam buku ni kita macam saya cakap saya dengki dengan asyik banyak sangat buku medical. Jadi saya harap buku ini akan menjadi buku yang akan menggalakkan buku terbitnya buku-buku kejuruteraan yang berbentuk perkongsian santai beginilah. Jadi itu motivasi saya untuk buku ini. Dan untuk buku ini saya menulis sebab saya nak, macam saya cakap, saya nak capai sasaran 30 cerpen tu yang diterbitkan. Yang kedua, saya nak bereksperimen dengan kita ambil konten dari buku bukan fiksyen menjadi karya fiksyen. Dan ketiga, sebab saya tulis cerita ibu bapa saya dalam buku ni. Jadi itu motivasi saya yang paling besar lah untuk buku ni. Banyak kan motivasi aku. Kalau buku Jodoh Berdua tu apa motivasi dia? Motivasi dia, saya nak bekerjasama dengan Hafiz Hamidun. Dan sama jugalah dia dengan Hafiz Hamidun untuk capai 30 cerpen tu. Dan juga sama, ini juga antara eksperimen saya untuk mengolah cerpen daripada sumber bukan fiksyen. Sebab dalam buku ni kita olah cerpen daripada kata-kata hikmah yang Hafiz tulis. Dia masih pasal itu juga. Lain macam lah. Rahmah punya motivasi tu untuk menulis Jodoh Berdua tu macam lain macam lah. Bukan hanya semata untuk 30 cerpen yang dinyatakan oleh Baharudin pada awalnya. Tak juga. Macam dia, sebab saya masih dalam fasa eksperimen. Kau jangan nak mengusik sangat sebab fasa eksperimen tu lah. Dan juga masa tu saya nampak itu sebagai peluang. Saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan yang suka sangat cakap saya hanya seorang penulis cerpen. Buang perkataan hanya tu. So sebab dengan menulis cerpen saya boleh tulis sampai sini. Besar tak motivasi aku? Sebab saya tak suka perkataan tu. Saya tulis cerpen je. Geram aku. Kita buang hanya penulis cerpen. Saya hanya penulis cerpen, saya hanya penulis novel. Saya seorang penulis. Betul. Saya hanya moderator. Baik, okey, kita teruskan dengan ada daripada audiens seterusnya. Sebelum kita pergi dengan topik kita. Puan Rafiah, Kak PA kita, Rafiah Muhammad Yusof. Assalamualaikum Bang Fiz dan Puan Rahmah. Saya Rafiah dari Bandar Saujana Putra. Hari ni audiens kita suka mengenalkan diri dan bagi tahu lokasi dari mana Bagus juga. Ni ada format ke? Bagus. Tak ada format tapi bagus mereka ni. Ada yang bagi tahu dari Hong Kong, dari Kajang, dari Bandar Sarjana Putra. Okey, siapakah sumber inspirasi Rahmah dalam bidang penulisan? Silakan. Wah, soalan dia susah lah. Selain daripada Hafiz Latif. Siapakah sumber inspirasi dalam bidang penulisan? Puan Rafiah, pembaca buku jurutera ya. Terima kasih banyak Puan. Siapakah sumber inspirasi? Mak saya. Sebab saya selalu ibu bapa saya lah. Sebab mak saya dia, arwah ibu saya dia guru sastra. Ini saya baru tahu. Maknanya inspirasi banyak juga daripada tapi saya ralat lah sebab saya tidak mengakrabi ibu saya dalam bidang itu sebelum dia pergi. Jadi saya selalu menjadikan inspirasi saya dalam setiap karya tu. Saya nak menulis karya yang baik-baik, nak sampaikan apa yang ibu bapa saya ajar sepanjang hidup dan supaya kebaikan, apa-apa kebaikan dalam setiap karya tu sampai kepada mereka berdua. Baik. Inspirasi. Itu sumber inspirasi paling utama sebenarnya dalam diri Ya, masing-masing. betul. Saya rasa mak memang menjadi antara orang yang paling dekat dengan kita untuk terus memberi inspirasi pada kita sepanjang hidup kita lah, untuk menulis, untuk buat apa-apa saja juga kan. Betul. Sebenarnya dan itu juga yang membawa kepada free write tu. Okey. Mak saya kita kembali juga pada topik kita.
Kita kembali pada topik kita iaitu berkenaan dengan free writing ni tadi. Saya rasa saya boleh letak jawatan kot untuk soalan-soalan sebab banyak juga soalan yang dia ajukan ni. Jadi saya terus je dengan audiens punya soalan. Daripada soalan saya sendiri saya ajukan soalan pada audiens dulu ramai. Okey, kita ada soalan seterusnya. Assalamualaikum, saya Azah dari Seremban. Ni memang hari ni hari semua orang bagi tahu dari mana. Baguslah. Saya Azhar dari Seremban. Saya ingin bertanya, pernahkah Cik Rahmah rasa malas atau berat untuk memulakan free writing dan bagaimana melawannya? Silakan. Okey. Terima kasih banyak soalannya. Kembali kita ke topik free writing Alright. Macam saya kata, free writing tu kita ada siap set masa. Jadi 10 minit. Itu adalah faktor yang sangat mendorong sebab kita akan rasa tak lama, 10 minit sahaja. Kat sini kita boleh guna hanya 10 minit. Jadi itu adalah faktor pendorong yang kuat. Apabila rasa malas tu, bagi tahu diri 10 minit sahaja. Walaupun malas macam mana pun, ambillah telefon, set masa, fikir satu topik, terus tulis. Saya cakap terus terang 10 minit tu kita rasa sekejap, tapi nak tulis 10 minit tu, Masya Allah. Azab tau. Dia sampai terutama bila dah melepasi 7 minit, dia akan macam apa aku nak tulis ni. Dah mulalah dalam kertas tu. Apa aku nak tulis ni? Dah kenapa kau ni? Tak ada apa-apa dalam kepala. Itu akan muncul pada sesi awal bila kita baru nak buat. Tapi selepas beberapa kali kita buat, perasaan malas tu dah tak ada. Kita pun tahu kan, kita 10 minit je. Kita macam, okay hari ni 10 minit, come on, you can do it. Terus dah lama-lama kita dah biasa, dia akan jadi lebih lancar dan 10 minit tu jadi tak cukup. Sebab kita dah terbiasa berfikir, kita punya otak pun, pemikiran kognitif pun berlaku lama-lama. Dah macam-macam perkara yang kita boleh keluarkan. Faham? Awal-awal masa 10 minit tu Ramah guna timer. Maksudnya dekat jam tu dah set 10 minit. Lepas tu kalau macam dah 7 minit tu dah mula gelabah ke, gabra ke, macam mana? Dia bukan, dia ada perasaan macam okey nak kejar 10 minit nak siapkan. Biasalah kita kan bila diberi sasaran kita akan alright, kita nak capai. Tapi bila dah lepas 7 minit tu, dia bukan gelabah sebab apa. Gelabah dah tak ada apa nak tulis. Tu peringkat awal lah. Pernah tak ada tergelincir pada 10 minit tu? Maksudnya dah 10 minit pun still tak boleh nak buat satu petang perkataan pun? Tak ada. Tak pernah lagi. Sebab kita bermula dalam keadaan kita ada topik. Kita dah siapkan, hari ni aku nak tulis pasal ni dan 10 minit bermula sekarang. Terus. Kadang-kadang tak kena topik pun, tapi itulah namanya free writing. Kita keluarkan. Dari situ, satu perkara yang saya suka, dari situ juga kita boleh tengok kecenderungan kita ke mana. Kalau katalah masa free write tu, dia banyak kepada cerita-cerita rekaan tu, maksudnya otak kita tu cenderung ke arah karya fiksyen. Dia kalau tersusun ke apa, itu bermakna kita terbiasa dengan naskah bukan fiksi. Itu yang antara yang saya nampak lah. Dia kalau free write ni dia macam topi yang dekat Harry Potter punya topi tu kan, nak tentukan rumah mana macam itulah juga maknanya. Antara kau fungsi yang antara fungsi yang saya nampak lah. Menarik. Okey, kita teruskan dengan soalan daripada Tuan Ivan dari Hong Kong. Bagaimana saudari bertukar? Alhamdulillah, tanya. Bagaimana saudari bertukar dari free writing kepada menulis karya setiap hari? Apakah prosesnya? Mula dengan free writing 10 minit, lepas itu merangka dan menulis, atau macam mana? Okey. Boleh kongsi sikit proses. Ini menarik ni, teori ni. Sebab free writing dia boleh digabungkan dengan satu lagi teknik yang kita panggil looping. Loop L-O-O-P-I-N-G. Jadi untuk katalah kita menulis sebuah karya, kita nak tulis satu karya, kita ada 10 minit sahaja. Jadi 10 minit pertama tu kita keluarkan idea mengenai topik yang kita dah pilih tadi. Dah sampai, biasanya masa kita menulis tu kita akan ada terdetik atau tercetus sesuatu. Maksudnya okey, ni menarik untuk kita kembangkan. Jadi dah habis 10 minit, tamatkan, sambung dengan sesi kedua,
gunakan topik yang kita tercetus tadi tu. Dari situ dia akan boleh untuk kita rangka karya jadi satu karya lah yang lebih panjang. Ini antara teknik yang saya jumpa jugalah. Lepas 10 minit tu terus sambung next 10 minutes ke ataupun macam ada break kejap macam like okay dah 10 minit dah habis sesi satu. Kita rehat 5 minit take 5 and then lepas tu sambung balik 10 minit lagi ke atau macam mana? Boleh sambung terus 10. Okey, baik. Itu bergantung kepada setiap orang. Ada orang dia tulis 10 minit tu dah cukup lama. Ada orang 10 minit tu apa dah hal? Sambung je. Itu bergantung. Dia kadang-kadang itu kita tengok tahap kita juga. Ada orang dia boleh tulis terus selama 30 minit. Jadi ada yang sesi free write dia dari 10 minit dia jadi 30 minit. Itu ikut masing-masing punya kapasiti. Tapi kita letak 10 minit itu sebagai galakan untuk yang tidak pernah dan baru nak mula. Jadi bila dia dah mula tu dah lama dia dah selesa, dia nak panjangkan atau macam mana terdulang. Jadi ikut masing-masing lah. Menarik. Baik. Menarik kan? Okey. Memanglah menarik. Sebab itulah kita bawa topik ni untuk kita sembang hari ni. Gitu kan. Gitu, betul. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada banyak soalan-soalan daripada audiens kita. Alhamdulillah hari ni audiens kita sangat aktif. Mungkin masing-masing mood beraya ada kan. Jadi dia punya aura untuk bertanya soalan tu banyak juga pada hari ni. Jadi kita ada soalan seterusnya daripada Tuan Huzaimi Zaini. Salam, saya Huzaimi Zaini. Kali ni tak bagi tahu lokasi kat mana. Adakah menulis di Facebook atau media sosial boleh dikategorikan sebagai free writing? Menarik. Okey, baik. Alright. Secara kalau kita tengok dari segi penulisan itu menyembuhkan, ada ketika kita dilanda emosi yang berat atau kita ada situasi yang tidak menyenangkan berlaku dalam hidup kita, katalah untuk hari itu. Jadi free writing itu tidak boleh dilakukan di media sosial. Kita kata bila kita tengah marah ke tengah apa, jauhkan diri dari media sosial. Sebab saya selalu berpegang apabila kita menggunakan media sosial, kita perlu jaga kecantikan sosial kita. Jadi kalau kita menulis dalam keadaan free write, kita akan luahkan apa-apa benda dalam kepala. Macam saya cakap tadi, kalau kita dah mahir, dah selalu buat, itu lain cerita. Dia akan jadi sesi yang terkawal, dia akan ada macam mana? Kita dah lebih terbiasa mengarang ayat, kita dah keluarkan pemikiran kognitif itu dah berlaku. Jadi maksudnya kita ada sesi muhasabah, maksudnya memberi reason kepada dan kelegaan proses menerima itu dah berlaku. Jadi itu kategori lain. Tapi kalau di peringkat awal baru nak buat, elakkan. Sebab kita tak mahu kita hantaran yang mencederakan, elok-elok kita dah cedera emosi, kita cederakan emosi orang lain pula. Kita tak nak itu berlaku. Jadi dia kategori atau tak bergantung kepada situasi lah. Tapi kalau untuk menyampaikan idea ataupun pandangan-pandangan yang kritis boleh kan? Maksudnya dia bukan kritik kutuk, tapi dia kritikan yang membina. Itu boleh. Itu boleh, tapi biasanya kalau saya akan keluarkan dulu. Dia akan ada dua fasa lah. Fasa pertama itu kita keluarkan, fasa kedua baru kita, sebab macam kita kata tadi lah, kita abaikan semua format tata bahasa dan sebagainya. Jadi kita perlu ada fasa kedua lah, iaitu sesi mencantikkan balik. Dan biasanya lontaran idea itu akan jauh lebih baik apabila kita melakukan sesi yang seterusnya. Sebab yang tadi kita dah keluarkan habis semua, baru ada kita diam sekejap, baru kita olah balik. Jadi dia akan jauh lebih baik. Faham? Baik, okey. Kita ada soalan seterusnya daripada Puan Intan Kamaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Hafiz dan juga Cik Puan Rahmah. Boleh kongsikan proses Cik Puan Rahmah mencambah idea daripada satu idea tu, macam mana mencambah idea kan menjadi sebuah pokok. Sebatang pokok. Alright. Okey, dalam proses ni selalunya kalau katalah untuk menulis satu artikel, biasanya dia boleh berlaku pada di mana kita baca dahulu sumber rujukan dan kemudian ni kalau dalam proses menulis artikel lah, kita dah baca rujukan, kita kata hadam dahulu, kita letak tepi,
berseronok dulu buat apa-apa, makan ke apa, sama ada kita sambung hari itu juga ataupun esok. Sebab apabila kita membaca tu, idea tu ada dalam kepala, dia berlega-lega, dia simpan dalam memori kita. Jadi kemudian baru kita mulakan sesi free write untuk keluarkan idea tu. Jadi kat situ dia tidak berlaku pelagiat itu, peratus pelagiat itu kurang lah, sebab kita dah lebih kepada kita olah balik idea. Kita keluarkan kemudian baru kita olah jadi artikel yang baru lah. Itu dari sudut kita mencampakkan idea untuk sebuah karya untuk artikel. Kalau buku, kalau cerpen sebab saya tidak bersedia untuk bercakap pasal cerpen malam ni. Jadi kita tangguh dululah bahagian tu. Boleh, kita boleh sembang balik dengan Puan Intan Kamariah nanti dalam Ya, sesi betul. seterusnya insyaAllah. Tapi selebihnya macam mana nak campur idea tadi boleh juga dengan melalui pembacaan dan sebagainya jugalah kan. Ya, betul. Ramai boleh kongsikan kita. Baik, okey. Tu nanti bila ada baik. terdetik saya point out lah. Okey. Baik, kita teruskan dengan topik kita. Kita nantikan soalan-soalan lain daripada audiens ataupun mungkin ada yang sedang menonton juga mahu berkongsi pengalaman sendiri tentang bagaimana menulis itu boleh menyembuhkan jiwa-jiwa kita sendiri dan juga orang lain. Boleh turut serta tinggalkan di ruang komen nanti. Baik. Rama mungkin boleh kongsikan kita sebab topiknya tadi juga adalah menulis itu menyembuhkan. Tadi Rama ada cakap tentang keluarkan segala hal dalam kepala. Maksudnya kalau boleh janganlah segala kebisingan ataupun segala hiruk pikuk yang ada dalam kepala ini terperangkap dalam kepala, harus dikeluarkan menjadi kata-kata, diterjemahkan menjadi perkataan, seterusnya dapat dibaca oleh awam dan sebagainya. Mungkin Rama boleh kongsi dengan kita lah. Sebenarnya beberapa proses yang dilalui itu apa sebenarnya yang boleh dikatakan sebagai menyembuhkan tu? Keluarkan satu hal, tapi apa sebenarnya yang menyembuhkan? Apakah itu yang disembuhkan? Apakah yang disembuhkan? Okay, alright. Sebelum tu saya rasa saya perlu kembali kepada cerita saya yang sebenarnya, di mana saya cakap Awas Jurutera di Hadapan ni adalah buku saya tulis pada Disember 2017. Dan selepas itu saya langsung tak boleh menulis. Saya mengalami satu situasi, saya tak boleh menulis langsung, di mana saya buka je Microsoft Word ataupun saya ambil pen dengan kertas sekalipun saya tak boleh tulis. Jadi rasa benci datang. Dan keadaan itu berterusan sampailah akhirnya pada September 2018 di mana saya ada situasi kesihatan lah masa tu. Dan saya jumpa doktor, buat beberapa ujian, doktor sahkan saya ada depresi. Okey. Jadi kat situ saya fahamlah kenapa saya tak boleh menulis, sebab macam saya kata sumber inspirasi tu tiba-tiba adalah halangan yang berlaku. Jadi dari situ saya ikut sesi dan saya masih lagi dalam fasa, minta maaf, saya masih dalam fasa kaunseling dengan doktor berkala lah. Dan salah satu terapi, aktiviti yang doktor minta saya buat ialah menulis diari. Tulis jurnal, apa yang berlaku dalam kehidupan saya hari-hari. Dari situlah sebenarnya saya mula buat free writing tu. Dan akhirnya waktu tu saya tak anggap pun dia free write. Walaupun sebelum tu 2016 saya dah pernah perkenalkan free write, tapi lebih kepada untuk cerpen. Saya tak anggap pun menulis diary itu sebagai sebahagian daripada free write. Tapi sampailah bila kita dah biasa menulis hari-hari, lama-lama rasa tu datang balik. Rasa nak menulis buku tu datang balik. Jadi masa tu saya minta sangat kat Tuhan datangkan saya sesuatu. Alhamdulillah Cik Puan Azhar hadiahkan saya buku tadilah. Buku free writing karya Tuan. Itu karya akhir Tuan Hernowo Hasim ya. Beliau meninggal pada 24 Mei 2018 dan ini karya terakhir beliau. Dari situ saya nampak saya nak ke mana selepas ini. Alhamdulillah. Dan akhirnya barulah saya mula kembali menulis di Facebook masa tu sikit-sikit lah. Pada Februari 2019 saya kembali tulis. Dan akhirnya pada Julai 2019 saya daftar kelas penulisan ghostwriter dan dari situlah tertubuhnya TA Resources ni. Sebab saya buat servis ghostwriting alhamdulillah sampai sekarang.
Dan proses penyembuhan tu berlaku sepanjang saya menulis setiap hari tu. Di mana pada awalnya diary tu banyak ruang kosong. Mana kita nak tulis pun kadang-kadang 3 baris je cukup. Tapi lama-lama dia jadi semakin panjang di mana kita semakin jujur dengan diri sendiri. Dia kadang-kadang bila kita ada situasi yang kita suka pendam, jadi kita tidak mahu bercerita. Dengan diri sendiri pun kedekut nak bercerita. Jadi proses free writing tu macam saya kata keluarkan sampah, macam saya mengambil masa dari September sampai Februari. Lama juga tu. Beberapa bulan untuk keluarkan berapa banyaknya sampah dalam kepala saya. Sampailah akhirnya saya boleh tulis balik. Kau kenapa gelak? Kan banyak kan sampah kan? Aku membayangkan lori-lori di BKL datang ambil. Segala sampah yang kau tulis. Dia yang pertama dia menyembuhkan kita punya rasa percaya diri tu. Dia datang balik rasa percaya diri tu. Sebab bila kita kadang-kadang kita dah tulis tu, takkan kita tak selak balik kan? Jadi kita bila selak balik tu kita nampak apa yang berlaku dalam diri kita, perubahan setiap hari tu. Dan lama-lama kita rasa kita dah semakin baik. You can do better. Hasil tulisan kita pun dari awalnya dia hanya penuh dengan emosi, lama-lama dia akan jadi macam kita dah memberi sebab kepada diri sendiri untuk memberi sokongan kepada diri sendiri. Mana yang itu kadang-kadang kita lupa nak buat. Kita sokong orang tapi kita lupa nak sokong diri kita sendiri. Jadi dari segi kes saya ni, saya menulis itu saya menyokong diri saya sendirilah perlahan-lahan lah. Dan lama-lama dia jadi semakin baik dan selepas rasa percaya diri tu dah sembuh, pada satu ketika dia menyembuhkan juga, ni berbalik kepada soalan Cik Puan Azah tadi, mengenai menyembuhkan rasa malas tu kan. Sebab salah satu kebaikan free writing dia menyembuhkan sifat procrastinate tu. Kita kan suka sangat bertangguh-tangguh, sekejap lagi lah buat. Tapi sebab kita free write ni, macam saya kata, kita tetapkan 10 minit. Jadi kita macam nak tunggu apa 10 minit, duduk tulis. Jadi lama-lama kita dah biasa. 10 minit. Kadang-kadang 10 minit sehari pun lama-lama boleh jadi sebuah buku. Dan itu dah menyembuhkan satu lagi sikap yang mana saya percaya semua orang ada sikap tu kan. Okey. Dan yang ketiga, dia menyembuhkan satu lagi sikap penulis, di mana kita tahu penulis ni sangat, saya tak tahu orang lain, saya lah, sangat suka tekan butang backspace. Saya rasa dalam banyak-banyak, kadang 1 minit tu, tekan backspace tu yang paling banyak daripada huruf-huruf lain. Jadi butang tu patut tak ada dalam dekat laptop tau sepatutnya. Betul. Aktiviti free write menyembuhkan hal itu. Di mana kita pejam mata kepada itulah backspace. Masih ada jugalah, saya tak kata saya sembuh sepenuhnya. Itu macam habit kan. Kau dah buat berapa puluh tahun, tiba-tiba nak hancur, hapuskan dalam masa sekejap tak mungkin. Tapi dia dah berkurang lah. Dan dia satu lagi, kita jadi menulis lebih laju. Rasa macam kena tampar-tampar dengan Ramah malam ni. Kenapa? Aku tampar? Kenapa? Taklah, rasa macam kena tampar-tampar je. Penulis suka bertangguh-tangguh kan. Aku pun banyak kerja tentang penulisan kan. Berapa banyak ada bank idea je jadi kan, bank karya, tapi tak terhasil sebagai karya yang lengkap, karya yang penuh, karya yang siap. Aduh. Kamu Nafi, 10 minit. Kita ada respon daripada Puan Intan Kamriah juga kembali berkenaan dengan beliau turut bersetuju menulis memang menyembuhkan jiwa. Ia menjadi terapi yang menegakan perasaan. Ini juga disambung dengan Puan Haninah Salim. Membaca itu menggembirakan, menulis itu membahagiakan. Alhamdulillah, insyaAllah. Betul. Ini saya nak kupas lah sebab ada lagi sambungan. Okey. Ada Puan Intan kaunselor. Alhamdulillah sebagai kaunselor, saya dapati menulis jurnal kesyukuran juga memang terbukti membantu klien dari segi mengalihkan emosi. Puan Intan Kamriah ni di Universiti Putra Malaysia, UPM. Alright. Alright. Baik, tadi yang alang-alang tu dari mana? Saya nak buat disclaimer lah. Saya bukan kaunselor Saya jurutera dan saya melakukan aktiviti ni untuk diri saya sendiri. Okey. Tadi pasal menulis itu membahagikan. Betul. Macam yang menulis buku-buku self help itu,
kita tak boleh nak bantu orang yang membaca sebab selagi kita tak membantu diri kita. Jadi pada saya kita menulis itu adalah untuk membantu diri kita dahulu dan kemudian barulah dia boleh membantu orang lain. So saya cakap lah, buku-buku saya ni pun kebanyakannya ia adalah proses saya berdamai dengan takdir sendiri jugalah. Setiap buku tu adalah cerita dia. Gitu. Cakap pasal pengalaman Ramah sendiri kan, sebenarnya kalau mungkin saya mengambil peluang ini juga untuk berkongsi dengan audiens yang ada di sini. Ketika ini sebab baru teringat balik lah sebenarnya bila cakap pasal topik menulis itu menyembuhkan novel pertama saya yang saya tulis iaitu Manifestasi Postmortal pada tahun 2010. Sebenarnya adalah novel tu proses saya melarikan diri sebenarnya, escapism daripada beban emosi selepas arwah abah saya meninggal. Abah saya meninggal abah meninggal September 2009 dan waktu itu saya kena duduk dengan mak dekat kampung menemani beliau dan yelah setiap hari duduk kat rumah tak tahu nak buat apa dan sebagainya kan, menghadap komputer je tapi tak ada apa-apa. Dia blank tau. Dia bukan writer's block tapi dia lebih pada macam kau tak tahu nak buat apa dah. Kau tak tahu nak tulis apa dah. Yelah. Kan. Oh, Dia kalau ada dia satu writer's block tapi ini bukan writer's block. Ini lebih pada beban emosi yang Ramah sebutkan awal ni tadi kan juga kan. Betul, beban emosi betul. Akhirnya tawaran penerbit datang untuk tulis novel dan saya mengambil tawaran tersebut, menguatkan diri untuk menulis, siapkannya dan terbit. Dan kelegaannya luar biasa sekali lah sebenarnya walaupun itu adalah satu novel yang aku tulis dah berapa tahun ni. Kenapa macam sama je? Satu novel juga. Terbit 2010 juga. Come on lah Abang Fiz. Itu novel lah. Tapi yang lain-lain tu alhamdulillah adalah sikit-sikit tulis yang lain-lain kan. Yelah. Siapa tak kena Hafiz Latif kan. Allah Akbar, tak adalah biasa je. Baik, okey, kita kembali pada topik tadi, menulis itu menyembuhkan juga. Itu tadi cerbisan sedikit lah pengalaman saya sendiri lah kot. Baru terfikir, rupanya mungkin itu juga adalah proses menyembuhkan diri sendiri kan. Betul. Kalau dalam tempoh sekarang ni lah kan, Ramah tadi kata ada ghostwriting kan, menulis menjadi penulis siluman dan sebagainya kan. Bagaimana proses menjadi penulis siluman itu turut membantu untuk menyembuhkan emosi yang Rahmah lalui? Kalau mungkin boleh kongsi dengan kita lah. Dari satu segi sebab bila menulis tentang diri sendiri itu lain, tapi penulis siluman ni kita menulis tentang klien kita dan sebagainya kan. Jadi betul. Itu lain tu sebenarnya kan. Macam mana nak melepaskan beban emosi tersebut? Saya ni macam dari awal tadi saya cakap saya seorang yang sangat suka bereksperimen. Jadi apabila menjadi ghostwriter atau penulis siluman ni, dia ada satu keseronokan baru iaitu saya belajar benda-benda baru melalui tugas-tugas yang ataupun tugas lah yang klien minta. Jadi dari situ selain saya belajar banyak benda baru, saya juga tambah kenalan dan pada saya proses untuk kita berurusan dengan klien tu sendiri ialah proses penyembuhan. Di mana kita perlu bercakap, nak memahamkan apa konten dia itu sendiri, di mana kita membuka diri kita. Sebab bila kita tak buka macam mana kita nak dapatkan rezeki masuk kan. Nak dapatkan kesefahaman dengan klien tu pun jadi itu sendiri adalah proses penyembuhan. Dan waktu menulis itu di mana kita tambah ilmu mengenai macam-macam perkara baru, itu pun benda-benda yang menyembuhkan dan menambahkan keyakinan kita dah. Dan kita tahu bila kita ada lagi banyak benda yang kita belajar, lagi banyak benda yang kita tahu, kita akan jadi lebih yakin, rasa percaya diri tu akan lebih tinggi. Sebab apa lagi kita menulis untuk orang. Orang gembira dengan hasil kita, itu dah satu anugerah yang sangat bagus lah untuk penulis. Dapat duit lagi. Dapat duit tu bonus ke ataupun keutamaan? Macam tu kan. Bergantung kepada tujuan masing-masing lah. Saya menjawab secara subjektif di sini ya. Terpulang kepada masing-masing. Okey, baik. Okey, baik. Mungkin Ramah boleh kongsi dengan kita juga beberapa buku yang Ramah dah tulis tu. Masih lagi ada stok atau macam mana? Aku Terima Cintanya saya ada stok.
Dia stok dengan saya lah. Hmm. Jodoh berdua tak ada. Okey. Was jurutera di hadapan ni boleh beli di Shopee Caterpillar. Ya. Okey. Search saja Tunjuklah Shopee sikit buku tu Caterpillar. sekali lagi. Tunjuk sekali lagi buku tu. Okey. Awas Jurutera di Hadapan itu boleh dibeli di kedai Shopee Shopee Caterpillar. Caterpillar. Okey. Kalau yang Aku lain terima. ada Yang ni boleh beli di daripada saya lah. Dia boleh beli daripada boleh saya. beli di Yang lain saya tak ada. Aku terima okey. ceritanya saya ada stok. Kepada anda yang Jodoh sedang berdua menonton tak ada. secara langsung ni, nanti di hujung jodoh berdua tak ada stok Tak ada. Okey, tak apa. Anda yang sedang menonton secara langsung ni, nanti di hujung sesi ni, sikit lagi kita dah habis dah sesi kita. Ramah ada hadiah untuk anda semua yang sedang menonton secara langsung ni nanti. InsyaAllah nanti kita akan tinggalkan hadiah yang Ramah sediakan untuk anda semua di hujung sesi ni. Jadi teruskan bersama-sama dengan kita sikit je lagi, lebih kurang dalam 5 minit lagi yang ada. Tapi kita bersambung dengan respons daripada Puan Intan Kamariah. Sekali lagi memaklumkan bahawa menambahkan sense of achievement juga. Terima kasih input Puan. Kita bawakan Puan Rafiqah sekali lagi. Membaca Awas Jurutera di Hadapan banyak membuat saya tersenyum. Kerana ada antara pengalaman-pengalaman dalam buku tersebut terasa macam macam sama je dengan pengalaman suami saya je. Macam tu lah. So suami Puan Rafiqah ni jurutera juga lah ni. Okey, terima kasih kau banyak. sebagai penulis kan? Engkau lah dah. Dah jadi Ramah kau. sebagai penulis. Bila dapat respons macam ni lah daripada Puan Rafiqah, daripada Puan Intan dan sebagainya berkenaan dengan kiranya macam testimoni pembaca lah. Apa yang dirasai oleh seorang penulis? Adakah itu menyembuhkan juga? Proses menulis ada satu hal, tapi proses membaca testimoni ataupun maklum balas daripada pembaca itu, adakah itu juga boleh turut menyembuhkan jiwa-jiwa kita yang dahagakan perhatian ini? Wah gitu. Saya cakap kalau maklum balas positif yang begini, dia dari satu segi dia memberi kita kesembuhan dari sudut rasa percaya diri tu. Dan juga dari satu keadaan di mana kita rasa kita berguna untuk orang lain. Ada hadis sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain kan. Jadi apabila kita menerima testimoni yang begini, kita rasa alhamdulillah kita telah berguna kepada manusia lain. Alhamdulillah. Dan saya percaya emosi positif dia akan buat kita rasa lebih baik untuk menghasilkan karya lain yang lebih baik. Itu motivasi yang sangat bagus. Jadi kepada kawan-kawan para penonton di luar sana, memberi maklum balas mengenai sebuah karya positif, maklum balas positif sangat membantu. Sebab kerja menulis ni orang cakap nampak je ramai tapi dia kerja yang berseorangan. Kita menulis seorang-seorang kan. Jadi elemen-elemen macam ni dia memberi semangat lah untuk kita terus menulis dan menghasilkan karya baru, insyaAllah. Faham? Mungkin di hujung sesi kita ada lebih kurang berbaki dalam 5 minit macam ni Ramah. Waktu Ramah menulis tu kan, free write ni tadi. Waktu menulis tu ada tak dalam masa sama mendengar muzik ke ataupun sambil ada tonton Netflix ke, menonton filem ke atau macam mana? Ke memang menulis tu fokus 10 minit tu menulis saja tanpa ada sebarang stimulasi muzik dan sebagainya? Kadang-kadang saya menulis tanpa apa-apa bunyi lah. Kadang-kadang perlu. Dia tengok keadaan. Kadang-kadang saya tak sedar pun pasang je bunyi muzik semua tapi tak dengar pun, tak fokus. Mata kita fokus apa yang kita nak tulis. Jadi kalau cakap dari segi pemilihan muzik, kalau tengok movie tak, saya takkan pasang movie lah. Sebab dia mata ni akan sibuk nak tengok benda yang bergerak tu kan. Jadi sudahnya skrin tu macam tu je kan. Kalau muzik ya. Kalau nak tonton K-pop lah tiba keluar K-pop lah K-drama pula kan. Tahu tak apa. Sudahnya aku penulis ke tadi? Macam tu kan. Okey. Maknanya ada jugalah. Ada jugalah muzik kan. Tapi bukan muzik bahasa Melayu. Kalau kata saya nak menulis benda-benda yang berat, saya elakkan karya lagu-lagu dalam bahasa Melayu sebab saya faham kan.
Nanti pergi fokus kepada lirik tu Oh. daripada apa yang Faham. saya nak Sekarang pergi. sekarang tengah type kan, tertype lirik yang sama pula kan. Type lirik Itulah. lagu pula dalam Mm-mm. tulisan. Jadi Betul. maknanya tips dia tadi kalau Rahmah punya sendiri dia menulis tapi dengar lagu-lagu K-pop lah, lagu-lagu Inggeris dan sebagainya lah kan. Lagu Betul, selain betul. bahasa Melayu lah. Betul. Faham? Okey, ada soalan daripada Cik Puan Azhar Abdul Rahman. Cik Rahmah ada karya solo dengan nama sendiri yang akan datang? Setakat ni karya saya akan gunakan nama Rahmah Mukhtar lah. Rahmah Mukhtar, tak adalah. Rahmah Mukhtar. Tak maksudnya tak ada karya nama solo lah. Ada kan yang dekat cover yang poster tu akan keluar? Ada. Apa tajuk dia? Jatuh Cinta Free pada Ride. Free Ride. Itu khusus untuk penulisan mengenai free writing, di mana sedikit perkongsian saya lah mengenai teknik bagaimana untuk menjalankan aktiviti free ride dan penulisan-penulisan yang bagaimana yang boleh dimanfaatkan dan bagaimana kita boleh nak mencambahkan idea daripada aktiviti-aktiviti tu. Dan juga sebagai sebab macam saya cakap, saya mengalami situasi tidak boleh menulis. Jadi saya berharap dengan perkongsian ini, dengan melakukan aktiviti ini, saya dapat manfaat, saya boleh menulis semula. Jadi saya berharap dengan buku ini dia boleh mengajak orang lain untuk menulis juga. Bukan kadang-kadang bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Bila nak keluar. Jatuh Cinta pada Free Ride. Ya, sepatutnya dia dah keluar tapi lama sangat mengandung tu. InsyaAllah malam ni saya kumpulkan juga soalan-soalan yang ada. Saya masukkan juga dalam buku berkenaan. Sekarang bulan berapa? Julai. Kita tengok sama ada boleh September insyaAllah. Tapi kita pula kan, kita usahakan dalam tahun ni jugalah kan supaya insyaAllah Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia juga yang ke-2020 ni, jadi kita harus yang ke-2020, ibu kota buku dunia yang ke-20 pada tahun 2020. Jadi kita dapatlah melahirkan juga buku apa tadi, Jatuh Cinta pada Free Ride, insyaAllah. InsyaAllah. Kita nak buat buku fizikal lah. InsyaAllah. Tengah fikir lagi nak buat e-book ataupun buku fizikal. Jika buku fizikal insyaAllah saya cari kuras buku lah. Fizikal dengan digital lah, dua-dua boleh kan. Kalau nak cakap pasal digital esok terus iklan kan. Kalau pasal digital esok kita akan sembang pasal e-buku, apa yang anda mahu tahu. Tapi esok jam 9 malam juga. Cuma platformnya di Facebook page Hafiz Latif atau Bang Pis. Hari ni kita di Facebook page KL Baca. So esok di Facebook saya sendiri pula lah. Jadi esok kita akan bersama dengan Tuan Azri Hanifiah untuk bersembang tentang e-buku, apa yang anda mahu tahu, tentang pendigitalan dan sebagainya. Itu kita boleh sembang esok di Facebook Hafiz Latif atau Bang Pis lah. Tapi dengan Rahmah hari ni kita sembang pasal buku fizikal, nampak? Cik Puan Azhar punya respon, buku fizikal boleh buat latihan. Baik Cik Puan. Cikgu dah bagi arahan ni. Kau boleh letak case study apa semua dekat dalam tu. Nampak aku pakai idea terus, minta rating je. Okey, insyaAllah. Apa ni cakap pasal apa tadi yang hadiah saya tu pun berkaitan dengan buku Free Ride itu juga. Ya, tengah nak tunjuk. Baru nak tunjuk. Okey, so kita ada lebih kurang dalam 2 minit. Jadi Rahmah ada hadiah untuk anda semua yang bersama-sama kita sejak pada awal tadi. Kalau belum ada pun nanti pandai-pandailah nanti untuk tonton balik siaran langsung ni supaya anda dapat juga manfaatnya. Mana dia? Benda lah tu, kejap saya cari sekejap. Okey, ni. Sabar Rahmah. Okey, ada. Anda boleh isikan borang ini https ://2 lepas tu apa tu? Panggil apa tu? Allah Akbar, apa-apalah slash bukan apa-apa pun yang paling utama dah boleh, aku dah hilang kata-kata dah. Apa tu? Tak cukup free ride ni. Boleh terus isikan link tersebut dan anda boleh dapatkan panduan ya Rahmah. Apa yang hadiah tu? Dia panduan ringkas untuk yang nak memulakan aktiviti free ride.
Ramah how to sediakan start. kita semua panduan ringkas untuk kira macam untuk memulakan free writing ni. Jadi anda boleh sahaja isi apa nama tu borang tersebut yang pautan yang saya sedang sediakan di skrin masing-masing sekarang ni. Jangan lupa isi, nanti Ramah akan berikan Saya panduan tak ringkas bagi tersebut dah. lah. Hujung tu terus boleh download je. Oh, dah macam tu terus Dah lepas submit Semalam boleh terus download. Semalam Dah semalam tukar, kau tukar. Oh, dah tukar. Okay. Alright. Dah Tak tukar, apa. dah Yang tukar. penting anda isi je. Ramah, dah ada orang nak ni dah. Dah ada orang dah tempah dah kau punya buku ni. Jatuh cinta pada free ride ni. Jadi InsyaAllah nanti saya buka pre-order. Nanti buka pre-order Kita tu aku tak tahu kenapa dia tadi aku guna kita lain macam ni. Kita lah, maksudnya ada sesuatu lah yang kurus buku akan sumbangkan ni. Allah, insyaAllah. Baik, okey. Niat tu difahami. Di hujung sesi, Ramah mungkin ada apa-apa sikit yang boleh kita nak simpulkan daripada perbincangan kita berkenaan dengan free writing, menulis itu menyembuhkan. Mungkin ada pesanan, ada gagasan yang mahu diketengahkan kepada audiens kita tentang free writing. Silakan. Alright, macam saya beritahu dari awal, free write ini kita menulis secara bebas dan tujuan apa kita nak buat itu bergantung pada kita. Kita nak sembuhkan apa, itu ikut kita. Untuk apa kita tulis, sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk tulis karya ataupun artikel, itu bergantung kepada tujuan asal kita. Tapi saya harap sangat supaya perkongsian saya hari ini dapat dimanfaatkan, sekurang-kurangnya bermanfaat untuk anda memulakan sesuatu untuk diri sendiri sekurang-kurangnya, dan membahagiakan diri sendiri melalui penulisan, insyaAllah. Itu saja harapan saya. Dan jangan lupa muat turun panduan lah. Besar harapan itu kan. Jangan lupa muat turun panduan yang diberikan oleh Rahmah tadi. Dan di hujung sesi ni saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada anda semua kerana sudi bersama-sama dengan kita dalam 1 jam sesi bersama-sama dengan Cik Puan Rahmah Mokhtar berkenaan dengan topik free writing, menulis itu menyembuhkan. InsyaAllah akan ada lagi episod-episod seterusnya bersama dengan rakan-rakan penulis, rakan-rakan penerbit yang lain juga dalam Sembang Peace episod seterusnya. Sama ada anda boleh tonton di KL Baca pada hari Rabu ataupun di page Hafiz Latif /Bang Peace itu pada hari Khamis secara 2 mingguan. Dan kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada Sekretariat Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia dan juga Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove kerana menyokong penuh program Sembang Peace pada kali ini dan juga akan datang. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih Rahmah kerana sudi berkongsi pengalaman, berkongsi cerita dengan kita. Semoga Rahmah terus maju jaya dalam penulisan. Amin. Semoga terus berjaya memberi inspirasi kepada lebih ramai manusia di luar sana, lebih ramai penulis yang bakal lahir lepas ini, insyaAllah kan. Dan untuk anda semua juga, tuan-tuan perempuan yang mana sedang menonton, harapkan anda semua dapat manfaat daripada perkongsian ini. Semoga ada karya yang terhasil daripada anda semua berkenaan dengan free writing dan sebagainya lah. Untuk itu kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu. Esok jangan lupa di Facebook page Hafiz Latif /Bang Peace bersama-sama dengan saya dan juga Tuan Azri Hanafiah membincangkan topik e-buku, apa yang anda mahu tahu. Okey, terima kasih Rahmah, terima kasih anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Lupa, selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya, lupa juga. Selamat Hari Raya Aidiladha pada anda semua. Semoga baik-baik saja, semoga selamat menjalani Aidiladha bersama dengan keluarga. Ada penutup pula daripada Singapura ni, Tuan Herman Rahman. Terima kasih atas perkongsian Siti Rahmah Mokhtar dan juga bermanfaat sekali. Terima kasih di Singapura, di Hong Kong, di Kajang, di Seremban, di mana-mana saja tadi. Terima kasih anda semua yang sedang menyaksikan siaran ini. Kita jumpa lagi di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.